Terima kasih. Langsung silakan Permatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker yang berikan saya untuk sama-sama membahaskan menunjukkan kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam persidangan pada kali ini. Pertama, bagi pihak diri saya, pertama ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana pada hari yang kedua persidangan menyampaikan ucapan takziah kepada mantan rakan-rakan adun kita yang telah kembali ke rahmatullah. Dan peluang dan kesempatan ini bagi pihak rakan-rakan Barisan Nasional, saya ingin merakamkan sebagai rekod kepada Dewan ini. Bagi pihak adun-adun Barisan Nasional, kita ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi takziah dan perasaan yang mendalam bersama-sama berkongsi kesedihan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas kehilangan ibunda beliau yang tercinta pada baru-baru ini. Mohon maaf, mungkin ada yang sempat ziarah, ada yang tak sempat ziarah. Tuan Speaker, Timbalan Speaker, saya bermula dengan saya sebenarnya akan menyentuh hanya 3 perkara dalam tempoh yang ada ini. Saya harap mencukupi, insya-Allah beliau ruang untuk menyampaikan 3 perkara ini. Saya yang pertama nak menyentuh mengenai apa yang disentuh rakan saya Sungai Burung tadi. Malangnya Andalas mungkin ada di luar. Tapi eloklah saya sampaikan juga mengenai premium. Premium tanah yang mana Sri Andalas selalu menyebut mengenai Hospital Kapar. Saya mendapat maklumat rasmi daripada Jabatan Kesihatan dan juga Kementerian Kesihatan bahawa saya nak mohon kepada kerajaan negeri bahawa tapak cadangan Hospital Kapar yang berjumlah lebih kurang, saya dimaklumkan lebih kurang 50 ekar dicadangkan oleh sebuah syarikat telah menerima surat dan dimaklumkan bahawa premium tanah untuk 50 ekar pemilihan tapak itu berjumlah secara rasmi 101 juta premium. Jadi saya berpandangan sebagaimana Sungai Burung sebut mengenai tapak bomba, saya mohon kepada kerajaan negeri supaya menilai balik, memberikan sokongan sebab hospital ini sangat penting. Sebab kita maklum Hospital Kelang pun punya jumlah pesakit yang tinggi. Kalau ada pembina yang Hospital Kapar, kerajaan negeri beri sumbangan dalam bentuk nominal premium kepada tapak ini dan kerajaan persekutuan membina. Inilah smart partnership yang boleh kita kemukakan dalam cadangan kita. Yang kedua, saya juga nak menyentuh mengenai rakan saya Pak Jaras. Tadi ada saya tengok, mungkin ada di luar. Saya teringat ucapan beliau waktu persidangan yang lepas. Saya ingat apa yang dia beritahu dalam persidangan bajet. Dia kata ada macam tak kena dengan Yawas ni. Itu ucapan beliau lah lebih kurang. Saya pun terfikir juga apa yang tak kena dengan Yawas ni. Dan rakan saya daripada Kuang dah bawa banyak perkara. Saya tak nak sebut banyak. Cuma saya nak minta lah. Satu daripada yang menyentuh ialah mengenai ketelusan. Sebab ucapan Duli Yang titah ucapan tuanku menyebut tentang ketelusan, transparansi, sebut tentang accountability, juga mengenai integrity. Jadi saya berdiri atas dasar-dasar ini, saya rasa kena dilihat. Pendedahan ini bukanlah satu perkara yang memang kita nak dedah. Bukan perkara yang menyeronokkan pun. Bukan untuk tuan publicity. Tapi lebih kepada peringatan. Sekiranya ada pelakuan-pelakuan yang ada ini, yang melakukan kena bermuhasabah diri. Kena ingat balik, bertaubat dan juga buat balik pembetulan ini. Saya mohon sekiranya aduan telah dibuat kepada pihak polis dan juga kepada pihak SPRM, saya menyeru kepada kedua-dua agensi ini segerakan siasatan. Yang tak bersalah kita bersihkan. Yang bersalah kena terima akibat daripada kesalahan ini. Dan saya menyeru kedua-dua agensi ini segera siasat. Cuma satu sajalah saya nak sebut mengenai dalam banyak-banyak yang disebut oleh Kuang, saya tertarik dengan ahli Parlimen Pandan yang ini seorang cerdik dan juga Kepung. Pandan ini cerdik, sebab itu dia jadi bekas ketua pengarah strategik PKR. Dia tak namakan nama dia, bagi nama orang lain, Muhammad Firdaus bin Hashim. Saya tak tahu ini pegawai dia ke, keluarga dia ke, saya tak tahu. Kenapa boleh ada seorang yang tak kait mengait pun, bukan ahli parlimen, bukan adun, bukan penyelaras, tetapi boleh memegang kad dan boleh mengeluarkan sewenang-wenang. Yang ini saya tengok
Bagaimana boleh berlaku perkara ini? Ini ketulusan yang sepatutnya dilihat. Saya bukan mengkritik, tapi ini nyata. Sebab dia cerdik, dia banding orang lain. Sebab kalau kena, orang lain jadi kambing hitam, dia lepas. Jadi pada saya kesimpulannya di negeri Selangor ini, orang hidup kena tipu, orang mati pun kena tipu. Itulah yang saya nak gambarkan. Orang hidup kena seleweng, yang mati pun kena seleweng. Bak kata seniman dalam filem Madu 3, hidup susah, mati pun susah. Ada macam itulah, Tuan Speaker. Saya Permatang Kampung Tuku minta mencelah. dululah, tak apa. Saya ingat saya habiskanlah masa yang ada. Bagi tak bagi saya, yang tak, saya tak izinkan. Tak izin yang Saya nak beralih kepada satu perkara. Saya berucap, Satu saya perkara bagi laluan. saya tak benarkan. Nanti ada masa saya benarkan. Ujung ucapan kalau ada ruang saya bagi. Tak ada problem. Sikit saja. Saya nak terus kepada mengenai orang mati juga. Tapi yang ini saya nak menyampaikan sambung kepada teruskan. Dewan ini, kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Kerajaan Negeri. Saya diberikan satu salinan memorandum mengenai bantahan tapak perkuburan bukan Islam di atas tanah, lot PN 77576, lot number 9987 berkeluasan 332,104 meter persegi, dan yang kedua PN 30243 lot number 9942 berkeluasan 700,000 meter persegi. Saya terima salinan ini sebab ini sangat penting kepada rakyat. Bantahan yang sangat keras. Siri-siri bantahan yang dikemukakan oleh penduduk. Saya bercakap ini, Tuan Timbalan Speaker, bukan isu rasial, bukan isu bangsa, bukan isu agama. Tapi bantahan ini datang daripada 5 buah kampung. Kampung Bukit Kapar, Kampung Bukit Kapar Tambahan, Kampung Bukit Kerayung, Kampung Felda Bukit Cerakah dan juga Bandar Puncak Alam. Yang bantah ini rakyat. Yang membantah ini bukan saja JKKP, JKK Negeri pun bantah. JPP, Jawatan Kuasa Penduduk pun bantah. Kumpul tanda tangan, buat siri bantahan, hantar juga memorandum. Saya nak minta supaya kerajaan negeri lihat balik, supaya isu ini dapat diselesaikan. Saya tengok apa yang dilampirkan sini. Esko yang berkaitan buat komen kata tak tahu. Saya tengok ada lampiran di sini. Esko kata yang berkaitan tak tahu. Tapi itu tak apa. Saya yang saya tengok, saya rasa ini saya patut lihat. Dalam Selangor kini, bertarikh 20 hingga 27 Januari 2017, Yang Amat Berhormat Menteri Besar ada buat komen. Sedia teliti tanah perkuburan Cina Bukit Cerakah. Saya lalukan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ini bantahan rakyat. Merentasi sepadan politik, agama dan bangsa. Ini keperluan. Yang Amat Berhormat kena tengok. Saya menyampaikan hasrat penduduk di 5 buah kampung ini. Apa pun jawapan Yang Amat Menteri Besar, saya sedia terima. Tak ada masalah. Saya tidak mempolitikkan isu ini. Soal nak kata ini kelulusan zaman dahulu kita. Kerajaan yang baik, kerajaan yang responsif kepada rakyat. Sekarang Yang Amat Berhormat jadi Menteri Besar. Kalau keputusan dulu tak betul, sila perbetulkan. Yang Amat Berhormat pernah batalkan cadangan Menteri Besar yang lama Kidak, Lebuh Raya Kidak. Yang Amat Berhormat boleh batalkan dalam kerajaan yang sama, parti yang sama. Kenapa ini tidak boleh dibatalkan? Kalau itu kelulusan kerajaan Barisan Nasional, batalkan. Tidak ada halangan. Wartakan semula. Jangan jadikan isu politik ini membawa hasrat. Dan saya nak minta pandangan rasmi kerajaan negeri mengenai isu ini. Boleh diselesaikan. Saya nak pergi kepada perkara yang kedua yang Berhormat Timbalan Speaker mengenai Unicell. Dia minta penjelasan. Nantilah. Bagi saya peluang. Saya tak nak dicelah supaya ayat saya tak. Belum lagi. Bagi tak Saya nak bagi. minta. Unicell Saya tak sudah benarkan. siap. Saya nak mengenai Unicell, Ada. sebuah institusi pengajian tinggi Bagilah sikit. yang pernah menjadi kebanggaan. Nanti sudah international roaming satu dunia baru balik. Jadi Saya bagi Yang Berhormat, sabar. okey ya. Pasti saya akan bagi. Kampung Tuku dulu. Sila sambung. Mengenai Unicell, sebuah institusi yang menjadi kebanggaan warga Selangor satu ketika dahulu, menjadi wadah untuk mengembangkan budaya ilmu di kalangan rakyat. Malangnya sejak diambil alih oleh Pakatan Rakyat, hari ini Unicell bukan lagi menjadi pilihan anak-anak Selangor ataupun di luar Selangor. Ini realiti. Cuba buat survey. Saya berani sebut, cari 100 ahli keluarga yang anaknya dapat keputusan baik SPM. Cuba buat survey. Apakah mereka bersedia untuk belajar di Unicell? Unicell hari ini menjadi medan mengumpul ahli akademik yang pro kerajaan negeri. Diberi jawatan penting, dibayar gaji yang tinggi. Unicell kini ibarat sebuah lokasi para pemimpin politik tertentu nak mengindoktrinasikan para pelajar dan juga agenda politik. Itu jelas. Hasil semakan menunjukkan bahawa bilangan ahli politik tertentu memegang jawatan strategik dan pentadbiran pengurusan Unicell
semakin hari semakin meningkat. Saya nak sebut perkara ini, itu bukanlah satu perkara yang isu sangat kepada saya. Sebab UNICEF ini berada dalam kawasan yang saya wakili. Tapi saya ada laporan. Sebenarnya saya dapat pelaporan ini lebih awal daripada jawapan yang disediakan oleh Yang Berhormat Esko. Terima kasih Yang Berhormat Esko atas jawapan yang diberi kepada saya secara bertulis. Saya hargai dan jawapan yang diberi itu tak jauh, sama lebih kurang dengan apa maklumat yang saya perolehi. Amat saya nak sebut di sini mengenai UNICEF ini, dah lama saya tak sebut. Saya patut berikan pandangan kepada Dewan ini dan sedikit laporan bahawa pertama, pada tahun 2014, akaun UNICEF yang diaudit mencatat kerugian RM10,583,392. 2015, kerugian bertambah RM16,564,999. Sama maklumat yang saya perolehi. Begitu juga yang masih di peringkat draft untuk akaun 2016 yang masih peringkat draft mencatat kerugian RM4,013,203. Pada saya itu bukanlah perkara yang sensasi sangat. Tetapi yang saya nak jelas di sini, saya nak minta penjelasan kerajaan negeri, jumlah terkumpul kerugian UNICEF pada ketika ini berjumlah RM819,853. 125 juta. Bagaimana universiti ini nak sustain? Bagaimana universiti ini nak berkembang? Bagaimana universiti ini nak menjalankan tanggungjawab dengan baik? Nak memberikan kebajikan kepada kaki tangan? Saya nak minta penjelasan yang lebih mengejutkan saya sehingga hari ini. Saya minta penjelasan. Kalau tak betul, tolong betulkan fakta ini. Jumlah liability keseluruhan UNICEF sehingga kini berjumlah, selain daripada kerugian tahunan, kerugian terkumpul, jumlah liability UNICEF hari ini RM344,839,477. Saya nak tanyalah kepada ahli yang berhormat, apakah ini tanda gagalnya pengurusan? Apakah ini cara perbelanjaan yang tidak berhemah? Apakah ini urus takbir yang baik yang kita bangga-banggakan kalau ikut Skincan sempurna 100% kerajaan ini negeri? Tak sempurna, saya setuju. Terima kasih Skincan. Apakah pengurusan-pengurusan ini kerana disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang jelas? Saya nak bertanya, kenapa bilangan student pelajar tidak dapat ditambah? Yang Mak Berhormat luluskan 2016, UEC diterima untuk masuk UNICEF. Saya bagi soalan kepada speaker, kepada Esko. Hari ini dah hampir setahun lebih masuk tahun yang kedua. Tidak ada seorang pun pelajar yang ada sijil UEC memohon untuk masuk. Apa petanda ini? Bahawa orang-orang Cina pun tidak berminat masuk ke UNICEF. Saya kesian dengan pelajar-pelajar UNICEF. Ibu bapa yang menghantar anak mengharapkan. Di mana kebolehan pasaran pelajar-pelajar UNICEF? Dengan kerugian yang terkumpul sebegini banyak, bagaimana UNICEF nak meneruskan operasi? Ibarat macam orang dadah, suntik jalan, tak suntik dia berhenti, suntik jalan. Sampai bila dia nak menanggung, kerajaan negara menanggung? Bagaimana UNICEF nak bersaing? Sah kata nak bersaing dengan universiti awam, nak bersaing dengan universiti swasta yang ada dalam negara kita pun tak mampu nak bersaing, apalagi nak bersaing dengan universiti awam dalam negara kita. Bagaimana? Saya tak nak dengar jawapan Esko molek-molek. Universiti kita menang pingat dalam pertandingan pingat sekian-sekian-sekian. Kita menang pingat emas dalam pertandingan sekian-sekian-sekian. Itu bukan ukuran universiti kita berjaya. Itu bukan ukuran prestasi universiti kita. Universiti kita mesti dilihat dalam suasana yang lebih baik. Kajian kita, prestasi kebolehan pasaran pelajar-pelajar kita, peningkatan pelajar kita. Akhirnya untuk menampung beban kos yang ini terlalu tinggi, kerugian beratus juta ini, saya nampak jalan penyelesaiannya meningkatkan iuran pengajian. Apa lagi cara? Apakah ini kerajaan negeri, MBI akan setiap masa akan menyuntik, terus menyuntik dana kepada UNICEF? Sampai bila perkara ini akan dapat diteruskan? Sampai bila universiti ini akan menjadi universiti yang boleh kita banggakan? Hari ini tak menjadi kenyataan pun.
Saya bukan mengkritik, ini perkara yang jelas dan mesti dijelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Kenapa boleh berlaku kerugian yang sebegitu? Ini 2014, 2013, 2012, 2009. Saya dah bangkitkan perkara ini dalam sidang yang lepas pun mengenai perkara UNICEF ni. Ini di kawasan saya. Saya melalui kawasan ini hampir setiap minggu di kampus Balestier Jaya. Hampir setiap hari di kampus Seksyen 7. Saya tak pernah tengok universiti lengang. Petang, padang tak ada orang. Seolah-olah tak ada penghuni dalam universiti ini. Tuan Speaker, saya minta, Timbalan Speaker, saya minta ini dilihat. Ini bukan pendedahan sensasi, saya tak nak sensasi yang bukan. Tetapi inilah realitinya, kerajaan negeri mesti bertanggungjawab. Dan kita sebagai adun-adun mesti berikan pandangan dan teguran ini supaya universiti ini dikembalikan kepada prestasi yang lebih baik, prestasi yang tinggi, yang menjadi harapan kepada masyarakat dalam negeri Selangor ini dan juga menyumbang kepada teknokrat-teknokrat yang dilahirkan oleh universiti ini. Saya nak pergi pada satu lagi institusi pendidikan. Minta penjelasan. Ya, Kampung Tunku minta penjelasan. Satu lagi, lepas isu ini saya benarkan. Satu lagi. Saya nak menyentuh mengenai institusi pendidikan yang hancur, yang rosak, yang binasa. Hasil daripada tangan-tangan rakus Pakatan Rakyat. Dan hari ini Pakatan Harapan. Yayasan Selangor. Saya dah sebut berulang kali. Nanti sekejap kata itu isu lapuk. Betul, isu-isu yang lama kita perjuangkan. Tetapi tidak ada apa pun pembaharuan yang dibuat kepada teguran kita. Bangunan tersergam indah, bangunan Yayasan Selangor di tengah-tengah mercu Kuala Lumpur. Yang sepatutnya mendatangkan pendapatan beratus juta sebagaimana bangunan-bangunan yang lain. Kawasan yang cukup strategik, yang cukup baik. Hari ini hilang pendapatan daripada tahun 2011 setelah diambil alih oleh Pakatan Rakyat. Bangunan itu dikeluarkan semua penyewa-penyewa. Kononnya nak buat rebranding, nak buat bangunan yang lebih canggih, nak dibuat konsep BOT. Hari ini 2011 dan 2017. 7 tahun bangunan ini usang dan memalukan rakyat negeri Selangor di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Saya dimaklumkan, saya boleh rekod handset Dewan, boleh tengok ucapan saya penggal yang lalu. Saya sebut, saya dapat maklum pendapatan yang sepatutnya diperolehi untuk bangunan ini sebulan hampir lebih 400,000. Setahun berapa? Hampir berapa juta? Kalikan dengan 7 tahun. Kalau ikut kiraan ringkas saya saja lebih kurang 28 juta kita kehilangan hasil daripada sikap. Hari ini saya dimaklumkan dah 5 kali RFE, request for proposal, dibuat. Akhirnya bangunan ini usang, tertinggal. Malu kita yang berhormat Menteri Besar. Saya nak juga sebut mengenai Yayasan Asrama Kampung Pandan. Waktu yang sama dikosongkan untuk asrama Tun Fuad Nur Ashikin dan juga Tun Dr. Latif. Sampai hari ini pelajar tak diambil, dibiarkan usang, yang tinggal barangkali penagih dadah masuk. Kononnya nak dibangunkan dengan komersial yang mencatat berbilion GDP, tapi hari ini tidak dibangunkan. Kalau kita benarkan pelajar beroperasi mengambil pelajar-pelajar luar bandar, orang miskin, yang sepatutnya itulah hasrat harapan. Dulu waktu Selat Kelang menjadi Esko Pendidikan, bagi jawapan kepada saya, akan dibina asrama baru untuk mereka. Sebab itu kita kosongkan asrama ini. Hari ini yang baru pun entah ke mana. Yang lama sekarang terbengkalai. Berapa banyak kita kerugian. Kalaulah asrama ini boleh menempatkan 500 pelajar, 2 asrama 1,000, 7 tahun, berapa ribu orang dapat kita lahirkan. Bantu penduduk luar bandar, orang miskin, orang tak mampu, anak orang susah, boleh belajar, dapat peluang belajar. Sebab asrama penuh tak mencukupi. Pelajar cemerlang ramai. Sebab itu kita ada hasrat Yayasan Selangor membina kawasan ini. Jadi saya nak minta jawapan yang jelas, bila perkara ini akan dapat diselesaikan? Bila bangunan asrama Yayasan Selangor ini akan dibalik, atau apakah akan dibalikkan semula kepada pelajar ataupun diberikan pembangunan? Bagi jawapan yang jelas. Begitu juga dengan bangunan komersial. Saya nak bagi laluan pada Kampung Tunku. Sila. Sila Kampung Tunku. Terima kasih Matang, banyak soalan kerana telah 2 kali tertunggak. Jadi soalan pertama berkenaan dengan premium tanah. Satu one by one. Soalan saya berkenaan dengan premium tanah yang dibangkitkan, isu yang paling awal dibangkitkan. Sekiranya kerajaan persekutuan mempunyai banyak lagi infrastruktur ataupun aset di negeri Selangor yang barangkali perlu membayar premium tanah, adakah Yang Berhormat juga mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk juga mengenakan premium
nominal terhadap semua tanah ini. Dan kalau itu adalah jawapan yang berhormat, bukankah ianya satu ketidakadilan terhadap kerajaan Selangor kerana sumber pendapatan itu akan terjejas. Bayangkan ini bukan satu, ada banyak lagi aset kerajaan persekutuan, termasuk saya kira saya pernah bangkit iaitu tentang Pelabuhan Klang. Masih ada lagi tunggakan puluhan juta ringgit belum dibayar. Soalan kedua, Yawas, saya sempat baca balik, nasib baik Yang Berhormat tidak beri masa kepada saya, apa yang diucapkan oleh Paya Jeras. Dia kata ada sesuatu yang rasanya tak ngam dengan Yawas. Bukan operasi Yawas, tapi nama Yawas. Nama itu macam sedikit pelik. Bukan operasi. Jadi Yang Berhormat, jangan pula salah baca ataupun melakukan kesilapan yang saya lakukan semalam. Saya faham. Saya mohon kalau boleh, mungkin Saya, dibetulkan. Yang Berhormat Speaker, terima kasih Speaker. Saya ingat saya tak Okey, Yang Berhormat, saya, saya nak tamat saja. Mengenai premium, saya setuju. Siapa pun yang tak bayar, kena kutip. Hutang tetap kena bayar. Persekutuan kena bayar. Itu saya tak setuju. Cuma saya nak minta supaya 101 juta itu dia pertimbang semula pada kadar yang sepatutnya, beberapa patutan. Sebab yang nak dibina ini hospital. Untuk kemudian beribu rakyat dalam negeri Selangor dan juga di daerah Kelang, juga di Kapar. Andalas minta. Ini untuk rakyat. Dan yang kedua mengenai Yawas. Tamatkan ucapan. Yawas, saya berhenti tepat pukul 1. Yawas ni betul lah. Paya Jeras kata macam tu. Saya pun terfikir bila ada pendedah ni baru saya sedar rupanya ada di sebalik Yawas itu Yang Berhormat. Ini yang didedahkan. Jadi Yang Berhormat Terima Speaker, saya mengucap terima kasih diberikan perhormatan untuk bebas dalam ucapan menjunjung kasih. Oleh Yang Berhormat sekalian,